Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu satu video TikTok yang dibuat oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat nih, yang dikatakan menghina wanita dan akhirnya mendapat liputan media hari ini dan begitu trending, dan kita tonton videonya dulu. Lambat, semuanya lambat. Perempuan ni, wanita ni semua lambat. Bangkitlah, bangkit. Bangun daripada tidur. Besok kat PWTC ataupun WTC KL, program aku dengan ni Datuk Seri Rina dengan kementerian dekat belakang ni. Kau baca sendiri lah kan. Besok siapa-siapa nak masuk, kau datang je kat sana pukul 9 pagi. Kau jumpa aku nak belasah kepala kau orang. Baru kita bangkit. Macam Datuk Seri balik dulu. Datuk, saya nak beritahu, dan kita selalu dengar di sebalik kejayaan lelaki ada wanita hebat di sebelahnya. Selalu Ya. Tapi di sebalik kejayaan seorang wanita belum tentu ada lelaki di sebelahnya. Tapi kalau ada wanita menangis, siapa yang pujuk? Dan video ini juga kita lihat diselal oleh YB Datuk Seri Azalina Othman daripada UMNO yang mengatakan YBM elok KPWKM ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keluarga, buang je perkataan wanita, senang kerja, rugi semua usaha KEM dalam isu menentang keganasan terhadap wanita bagai mencurah air di daun keladi. Kesian. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azalina Othman daripada UMNO yang mewakili wanita lah, kerana apa yang dibuat ini dilihat sebagai menghina wanita. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Hanahio di Facebooknya berbunyi bahawa yang pertama dia kata Rina Harun harus dipecat oleh Perdana Menteri yang ada hari ini. Dan yang pertama dia kata ini bukan kali pertama Rina Harun menggunakan publicity murahan yang menjatuhkan imej jawatan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jauh bezanya beliau dibandingkan dengan ikon Menteri Wanita Pakatan Harapan Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kali ini video Rina menggunakan kata-kata wanita bangun lambat, perempuan ni, wanita ni semuanya lambat. Bangkitlah, bangun daripada tidur. Dan aku nak belasah kepala korang. Begitulah hinanya kaum wanita. Yang paling teruk apabila Rina dan pegawai Yayasan Kebajikan Negara hanya berdiri dan tersengih-sengih semasa kata-kata itu digunakan di pejabatnya. Jadi dilihat perkataan-perkataan ini oleh YB Hanahio berbaur kepada menghina kepada wanita, kerana kalau kita lihat ucapan itu. Dan tahukah Rina, dia kata bahawa ramai kaum ibu tidur lewat dan bangun sebelum subuh untuk membuat persiapan bagi keluarga mereka. Kaum wanita kerap menjadi mangsa stereotip dan mangsa keganasan rumah tangga. Bagaimana seorang menteri boleh membenarkan skrip dan video promosi program kementerian yang merendahkan martabat dan mempersendakan kaum wanita. Dan apabila saya sendiri melihat ke arah video ini tadi, dan saya cuba fahami apa yang dimaksudkan oleh mereka ataupun oleh YB yang menyela tindakan ini tadi. Dan saya lihat sepatutnya YB Rina Harun yang mana duduk di kementerian itu sebagai menteri, yang mana beliau adalah menteri penuh di situ, dan sepatutnya dia tidak menggunakan iklan yang begini, kerana kita tahu Datuk Rosamno tu adalah artis dan dia pembuat filem-filem, dan tidak kalau kita lihat ya, mereka arah mereka tidak sama dengan orang politik, yang mana kementerian yang Rina Harun ini duduk adalah kementerian yang mana tidak patut dengan membuat iklan yang agak saya lihat kasar, yang mana apabila kenyataan yang menggunakan bangun lambat, perempuan ni, wanita ini semua lambat, bangkit, bangun daripada tidur ni, ada satu perkataan yang agak kasar. Dan dia duduk di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana kementerian ini kalau kita lihat harus memberi tumpuan kepada kebajikannya wanita, keluarga dan masyarakat, bukan dengan iklan seperti ini yang mempersendakan kaum-kaum wanita. Dan iklan ini kalau sepatutnya bukan kementerian dia yang bertanggungjawab. Kementerian dia itulah dia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang dia sibuk nak pergi buat TikTok ni. Kenapa? Jadi menteri bertahap seperti ini, label gila nak main TikTok, label nak mencari publicity murahan melalui laman-laman sosial yang mana post benda yang seperti ini. Pada saya terlalu jengkel. Jadi tidak sesuai sangatlah. Dan apa yang saya lihat di sini, dia tahu Rosamno tu dulu pernah juga waktu Najib buat itu sampai siapa yang kena tampar tu, kerana gara-gara isu yang seperti ini
isu yang dia tidak boleh kontrol pentas, dan akhirnya banyak benda yang tidak baik juga kita lihat dah pun berlaku. Dan kita tahu Rosamno adalah seorang yang boleh kita katakan waktu itu pro kepada Barisan Nasional, pro kepada Najib. Dan akhirnya kita lihat dia cuba dibawa ke dalam ikon untuk ke politik ataupun ke dalam video, ataupun kita nak mempromosikan apa yang kita nak buat. Saya rasa tidak bertempatan, tak bertepatan, dan perlu YB Datuk Seri Rina Harun ni memikirkan ke arah yang lebih waras. Dan saya rasa pegawai-pegawai dikelilingi beliau ini, yang mana juga timbalan menteri daripada PAS, tidak mungkinlah tidak ada akal atau nak memikirkan satu idea yang baik. Jadi buat apa mereka ni makan gaji berpuluh-puluh ribu, makan gaji yang besar, tetapi duit rakyat, tapi dibazirkan dengan mereka nak enjoy berjoli. Sedangkan saya lihat video itu, kalau kawan-kawan lihat tadi, bergelak ketawa. Apa yang saya lihat di sini, kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Hanahio, dia berkata, Rina tidak dibayar gaji beribu-ribu setiap bulan oleh rakyat hanya untuk beliau membuat program. Rakyat bayar gaji menteri bukan untuk Rina buat kerja event organizer. Rina tidak perlu membuat kerja Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Mereka lebih mahir dalam bab itu. Sebab mengenai bisnes, Rina sendiri mempunyai kes mahkamah sebelum ini. Dan saya dah berpendapat lebih baik jika Rina tidak mengajar wanita lain untuk bangkit dalam bisnes. Ya, kita tahu Rina Harun sebelum ini ada kes mahkamah, yang mana kita juga tahu tiba-tiba apabila dia jadi YB, dia boleh bayar kes hutang yang sepatutnya dia seolah-olah yang kita lihat yang dikatakan bankrupt tempoh hari, dan dia boleh bayar kes. Dan di sini juga YB Hanahio berkata, cukuplah 3 tahun menjadikan KPWKM itu sebagai bahan gurauan. Saya sedih melihat agensi pegawai kerajaan dan kumpulan sasar KPWKM digunakan seperti itu. Dan dia berharap, di sini dia kata, kalau Perdana Menteri Ismail Sabri betul-betul serius mengenai perjuangan keluarga Malaysia, gugurkan menteri sebegini yang memperkehkan wanita. Yang harus bangun daripada tidur adalah Rina Harun dan timbalan menteri beliau. 3 tahun sudah melebihi probation period untuk mereka bangkit, mereka kerja. Ini yang dikeluarkan oleh YB Hanahio berkenaan dengan isu ini. Dan saya lihat apa yang dibuat oleh YB Rina Harun ni, setiap kali dia keluar daripada media ni, dia akan menjadi satu bahan yang akan dikritik oleh rakyat. Saya tidak faham bagaimana seorang menteri seperti ini hari ini, yang mana dia tidak ada idea yang bernas untuk dia nak membuat program, untuk dia nak mengiklankan program. Kenapa dia sendiri perlu nak iklankan benda-benda tu? Saya lihat kementerian yang dia pegang itu kementerian yang cukup besar, kementerian yang ada di pusat, yang mana iklan ni ataupun kita nak buat kerja untuk mempromosikan apa yang kita buat di kementerian sebenarnya sangat mudah, kerana semua benda dah ada. Yang penting hari ini kenapa? Yang penting adalah apa dia hala tuju kita yang kita nak tunjukkan ataupun yang kita nak berikan kepada rakyat ini tadi. Yang dia pergi buat iklan ni, kenapa? Yang dia sibuk lagi nak menunjukkan wanita nak bangun lambat lah, ini semua kan satu benda yang sepatutnya sebelum dia upload ke dalam TikTok dia, boleh dia fikir bahawa ini menghina tak kepada wanita. Tetapi seolah-olah dia tidak fikirkan ke arah itu. Itu adalah satu kesilapan besar yang saya lihat selalu dilakukan oleh menteri-menteri kita yang ada hari ini. Terutamanya yang melibatkan YB Rina Harun ni. Itulah mendapat kritikan. Dan bukan dapat kritikan daripada pihak pembangkang saja, malah daripada UMNO itu sendiri. Dan timbalannya yang daripada PAS ni, yang berdiam diri tidak menjawab isu ini. Kenapa? Dulu bukan main hebat lagi. Makan gaji buta semua. Inilah masalahnya. Dulu dia bukan main lagi isu kes Adib, sampai keluar urat-urat sini dia. So kemana dia? So itulah pencerahan saya, dan kita lihatlah menteri ini daripada parti mana, dan kita harus tolaklah mereka yang seperti ini untuk menjabat jabatan dalam kerajaan kita ini sebagai orang yang kita percaya untuk mentadbir negara. Tetapi kalau macam ni, perhabis duit lah. Bayar gaji berpuluh-puluh ribu. Kita harap mereka-mereka ini esok tumbang dalam pilihan raya. Kita tahulah apa kita nak buat. Nanti banyak Sungai Buloh tu akan menunggu. Kerana kita tahu dia pun ada cash. Macam mana dia boleh bayar duit yang sebegitu banyak, sedangkan dia baru jadi menteri waktu itu. Dan dia juga tidak akan terlepas kalau Pakatan Harapan memerintah. Saya harap kita beri kemenangan kepada Pakatan Harapan agar kita boleh membuktikan bahawa kita nak reform itu yang terbaik, dan kita tak nak
orang yang duduk di jabatan-jabatan seperti ini orang yang boleh diperolokkan ataupun orang yang tidak ada kualiti seperti ini. Sekian, terima kasih.